Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Lia. Kali ini, Cikgu akan mengajar kamu kata kerja transitif merujuk aspek tata bahasa, Bahasa Melayu KSSM. Seperti biasa, jangan lupa suka, langgani dan kongsikan video Cikgu ya. Apa tunggu lagi? Ayo kita belajar. Sebagai pengenalan, kata kerja ialah golongan kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata kerja terbahagi kepada dua kelompok iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif terbahagi kepada dua jenis iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Kata kerja tak transitif pula terbahagi kepada dua jenis iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja transitif menerangkan perbuatan yang diperbuat oleh pelaku terhadap penerima perlakuan atau penderita yang kena buat, yang ini objek. Seterusnya, kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri dalam ayat. Oleh itu, kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek atau penyambut yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksud ayat. Selanjutnya, kata kerja transitif boleh dipasifkan. Kata kerja transitif terbahagi kepada beberapa bentuk. Pertama, perkataan dalam bentuk asal dan tiada imbuhan. Contohnya, makan dan minum. Kedua, berawalan men, seperti awalan me, men, mem, meng dan menge. Contohnya, melukis, mendaki, memukul, mengukir dan mengecat. Ketiga, berapitan men, seperti apitan menkan, menai, memperkan, memperai dan memper. Contohnya, mencarikan, menjatuhi, memperdengarkan, memperingati dan memperluas. Kata kerja transitif boleh dipasifkan. Contohnya, ayat aktif pertama, kami makan ayam goreng itu. Ayat ini setelah dipasifkan menjadi ayam goreng itu kami makan. Ayat aktif kedua, awak perlu melukis poster itu. Setelah dipasifkan menjadi poster itu perlu awak lukis. Selanjutnya, ayat aktif ketiga, Tuan Hakim menjatuhi peragut itu hukuman penjara. Setelah dipasifkan menjadi peragut itu dijatuhi hukuman penjara oleh Tuan Hakim. Baik pelajar, ingin cikgu ingatkan di sini, ayat aktif yang mengandungi kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh meletakkan imbuhan di apabila dipasifkan. Bagi ayat aktif berlaku kata ganti nama diri ketiga, boleh menerima kata kerja pasif berimbuhan di. Seterusnya, cikgu akan menerangkan hukum-hukum kata kerja transitif. Hukum 1. Hukum 1 membezakan penggunaan imbuhan men-ai dan men-kan. Untuk menentukan akhiran ai atau kan, pelajar perlu mengenal pasti perkataan selepas kata kerja sama ada objek bernyawa atau tidak bernyawa. Lihat ayat pertama pelajar. Ayah menghadiahi ibu sejambak bunga. Ayat ini ayat aktif atau pasif pelajar? Ya, betul. Ayat ini ialah ayat aktif. Perkataan menghadiahi ialah kata kerja transitif aktif dan selepas perkataan itu ialah perkataan ibu.
Ibu ialah objek bernyawa. Maka dengan itu, dalam sesuatu ayat, jika selepas kata kerja transitif ialah objek bernyawa, gunakan imbuhan apitan men-ai. Ayat seterusnya. Ayah menghadiahkan sejambak bunga kepada ibu. Perhatikan perkataan menghadiahkan. Menghadiahkan ialah kata kerja transitif aktif dan selepas itu perkataan sejambak bunga. Sejambak bunga ialah objek tidak bernyawa. Maka dengan itu, jika selepas kata kerja transitif ialah objek tidak bernyawa, gunakan imbuhan apitan men-kan. Lihat contoh ayat ini. Ibu dihadiahi ayah sejambak bunga. Pelajar, ayat ini ayat aktif atau ayat pasif? Bagus pelajar. Ayat ini ialah ayat pasif. Dalam ayat ini, perkataan dihadiahi ialah kata kerja transitif pasif. Sebelum perkataan ini ialah perkataan ibu. Ibu ialah objek bernyawa. Jadi pelajar, jika sebelum kata kerja transitif ialah objek bernyawa, gunakan imbuhan akhiran ai. Ayat seterusnya. Sejambak bunga dihadiahkan oleh ayah kepada ibu. Dalam ayat ini, perkataan dihadiahkan ialah kata kerja transitif pasif. Sebelum perkataan ini ialah perkataan sejambak bunga. Sejambak bunga ialah objek tidak bernyawa. Oleh itu pelajar, jika sebelum kata kerja transitif ialah objek tidak bernyawa, gunakan imbuhan akhiran kan. Jadi, hukum 1 bagi ayat aktif dan ayat pasif adalah sama. Bagi ayat aktif, lihat perkataan selepas dan bagi ayat pasif pula, lihat perkataan sebelum. Seterusnya, kenal pasti perkataan tersebut sama ada objek bernyawa atau tidak bernyawa. Antara perkataan yang boleh digunakan dalam hukum 1 ialah menghias, menghidang, menghadiah, menganugerah, mengurnia, mencucur dan perkataan-perkataan seumpamanya. Alhamdulillah, moga segala ilmu yang cikgu sampaikan dalam video kali ini membawa manfaat kepada semua anak pelajar di luar sana. Mari kita sambung pelajaran kita ke segmen 2.